I specialize in diabetes. I also am an expert because I was diagnosed with type 1 diabetes when I was just 7 years old. So the effects of sugar have been a lifelong study for me. Jody Stanislaw merupakan seorang doktor naturopati khususnya pakar diabetes. Daripada 40 tahun pengalaman menghidapi T1D dan 10 tahun kepakaran juga dalam T1D, Jody Stanislaw mengajar kita bagaimana nak berjaya menguruskan masalah T1D atau type 1 diabetes. Kita ada banyak organ dalam badan yang bekerja keras untuk mengekalkan kita hidup, contohnya seperti otak, jantung, buah pinggang dan paru-paru. Tapi ada satu lagi organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup kita, iaitu pankreas. Salah satu tugas pankreas ialah merembeskan hormon insulin. Insulin ni ibarat kunci untuk gula dalam darah masuk ke dalam sel untuk digunakan sebagai tenaga supaya kita boleh melakukan aktiviti harian. Jadi, daripada apa yang disampaikan, kita dapat tahu bahawa insulin sangat penting untuk tubuh badan kita. Masalah pada hari ini ialah kebanyakan orang buat hormon pankreas kita ni terlebih bekerja. Daripada terlebih kerja mengakibatkan stres, terlebih tidur menyebabkan sakit kepala, begitu juga dengan mengakibatkan pankreas kita terlebih kerja seperti yang diterangkan oleh Jody Stanislaw. But here's the problem. Millions and millions today are overworking their security force. Overworking your beta cells doesn't happen with obvious foods like cake and ice cream, but it also happens with highly refined carbohydrate foods like yogurt and granola, cereal, bread, pasta, alcohol, even when used in moderation. Anytime you eat these foods, your beta cells send the alarm bells off to make more insulin. And this is scary because just like anything that gets overused, from cars to computers, the parts eventually wear out, leading to beta cell burnout. This is another name for prediabetes or type 2 diabetes, which you really don't want to suffer from. Jody Stanislaw telah didiagnos penyakit T1D ketika berumur 7 tahun. Punca T1D sangat berbeza dengan T2D. T1D berlaku kerana sistem imun menyerang sel penghasilan hormon insulin dalam pankreas mengakibatkan pankreas tidak mampu untuk menghasilkan hormon insulin. Manakala untuk T2D pula yang dijelaskan oleh Jody Stanislaw, apabila kita makan makanan bergula atau makanan tinggi karbohidrat, ia mengakibatkan banyak penghasilan hormon insulin daripada pankreas dan dalam jangka masa yang lama, sekiranya tidak mengurangkan pengambilan gula atau makanan tinggi karbohidrat, ia akan membuatkan pankreas kita terpaksa kerja lebih keras dan mengakibatkan beta cell burnout. Satu kajian menunjukkan mengurangkan 20% gula daripada makanan berbungkus dan 40% daripada minuman boleh menghalang 2.48 juta kejadian penyakit kardiovaskular, 490,000 kematian kardiovaskular dan 750,000 kes diabetes. Kalau kita perasan, apabila kita makan gula atau makanan yang tinggi karbohidrat, walaupun dalam bersederhana, kita punya mood akan jadi baik dan tenaga kita bertambah. Tapi dalam tempoh beberapa jam, jika diberikan perhatian, kita akan rasa penat, kita mungkin tidak dapat untuk fokus atau kita akan rasa untuk makan lebih banyak gula. Jadi, apabila semakin banyak kita makan gula, pankreas akan terlebih bekerja. Kandungan gula dalam darah meningkat dan dalam jangka masa yang panjang, kandungan gula dalam darah yang tinggi boleh mengakibatkan sakit jantung, kegagalan buah pinggang, stroke, Kidney failure, strokes, gangrene, blindness, Alzheimer's, lower limb amputation, depression, violent behavior, and more. The amount of deaths caused by sugar, all of these afflictions combined, leads to more deaths than automobile accidents. Imagine that. Pada kadar purata tahap kita mengambil gula pada hari ini, gula bukan lagi manisan yang patut kerap diambil. Hampir 90% makanan dan minuman di sekeliling kita dipenuhi dengan jumlah gula yang terlalu banyak. Dengan kanak-kanak sebelum ke sekolah, kebiasaan ibu bapa akan menghidangkan cereal, nugget, air bertenaga yang banyak gula dan roti putih. Remaja pula sekarang mengurangkan minuman bergas tetapi digantikan dengan minuman asetonik bertenaga yang jumlah gulanya kadang lebih banyak daripada minuman lain. Makanan yang tinggi gula seperti Maggi kerana kekurangan wang bagi seorang student. Dan yang dewasa turut tidak menjaga kadar pengambilan gula dengan baik.
alkohol bagi yang minum alkohol, makanan tinggi karbohidrat seperti nasi putih dan macam-macam lagi. Kita tak perlu pun berhenti daripada pengambilan gula. Cuma kita perlu kurangkan pengambilan gula kita sebab dalam hari-hari kita, tidak ada seorang pun yang perasan berapa kali kita mengambil makanan dan minuman tinggi gula dan tinggi karbohidrat. Kepada ibu bapa, ubah sarapan anak-anak sebelum ke sekolah dengan mengubah nugget dan cereal kepada telur scramble yang lebih menarik dan kurma. Minuman bertenaga kepada teh atau susu. Bagi remaja yang menjaga bajet pula, daripada pengambilan Maggi saja, korang boleh ubah Maggi kepada oat. Sama macam Maggi, cuma perlu letak air panas dan tunggu 2 minit untuk masak. Kurangkan minuman bertenaga, sebaliknya jaga tidur supaya korang tak penat untuk hadir ke kelas atau group assignment meeting. Kesibukan dewasa pula tidak terhalang bagi menjaga kadar pengambilan gula. Ubah nasi putih kepada brown rice yang mengandungi lebih banyak serat bagi memperlahankan peningkatan gula dalam darah. Kurangkan minuman yang bergula. Dalam masa akan datang, sekiranya korang jaga kadar pengambilan gula, mungkin korang akan dapat lebih sihat, muda dan kuat dengan golongan seusia korang. Jadi tidak rugi pun untuk mengambil berat tentang kadar pengambilan gula dalam hari-hari kita demi kesihatan diri sendiri juga. Jangan lupa untuk follow TikTok saya di mana saya membuat eksperimentasi 30 hari tanpa nikotin atau pot. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah.